Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita bahaskan tentang fi'il peringkat yang ketiga ya. Fi'il peringkat yang ketiga yang mana hari ini saya bahaskan pada tuan-tuan fi'il yang mu'rab. Ya, fi'il yang mu'rab hanya fi'il mudhari' kan. Fi'il mudhari' itu pun yang tidak melekat dengan dua jenis nun tu kan. Jadi hari ini saya nak bahaskan dengan tuan-tuan fi'il yang mu'rab ni ya. Yang pertama sekali, apa asal-asal pangkat dia? Kalau dia tidak diganggu lah. Dan apa penyebab ataupun apakah dia yang boleh mengganggu fi'il mudhari' sehingga dia boleh berubah daripada pangkat dia yang asal kepada pangkat dia yang berbeza. Nanti saya jelaskan sebentar lagi, tapi izinkan saya ulang semula apa yang kita telah bahaskan dari awal supaya tuan-tuan semua boleh back on track balik, tak payah nak tengok video sebelum ni. Baik, saya bahaskan dengan tuan-tuan. Fi'il peringkat yang ketiga ni tuan-tuan, dia pun terbahagi kepada dua jenis juga. Yang pertama, semua fi'il yang mabni. Yang kedua pula, semua fi'il yang mu'rab. Jadi fi'il mabni saya telah jelaskan pada tuan-tuan. Fi'il sebenarnya semua ada tiga je kan. Fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar kan. Baik, dua daripada tiga ni sebenarnya dia mabni. Tak payah bahas soal baris. Apa dia? Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amar. Fi'il madhi dan fi'il amar tak payah bahas soal baris kerana dia memang dah mabni. Dia memang dah mabni. Fi'il mudhari' yang melekat dengan dua jenis nun yang saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Yang pertama nun niswah, iaitu nun jamak perempuan. Itu jenis yang pertama, nun niswah. Yang kedua ialah nun taukid. Kalau fi'il mudhari' sekalipun yang melekat dengan kedua-dua jenis nun ini, maka dia juga termasuk dalam kelompok fi'il yang mabni. Baik, fi'il yang mu'rab apa? Fi'il mu'rab ialah fi'il mudhari' sahaja, itu pun yang tidak melekat dengan nun niswah dan nun taukid. Apa dia nun niswah dengan nun taukid? Saya dah jelaskan pada video kita sebelum ni. Dan kalau tuan-tuan lupa, saya minta tolong buka balik. Kalau untuk sepintas lalu, nun niswah ni nun jamak perempuan. Nun jamak perempuan sama ada kamu ataupun mereka. Kalau fi'il mudhari', tuan tengok dalam tu ada kamu tapi ada pi dalam kurungan, perempuan saja. Ataupun mereka, mereka duduk, kamu duduk, tapi mereka dengan kamu tu ada pi dalam kurungan. Maknanya mereka dan kamu tu semua perempuan saja. Maka itu mabni lah. Itu kita panggil nun niswah. Dekat ujung kalimat tu mesti ada nun. Contohnya kalau mereka duduk, mereka perempuan saja, ya jelisna. Kalau kamu duduk tapi kamu tu perempuan saja, tajlisna. Dua-dua ada nun kan. Itu nun niswah kita panggil. Dan nun taukid pula tak ada masalah sebab tuan-tuan boleh tengok warna dia berbeza dengan fi'il mudhari' yang dilekatkan sebelum nun itu. Contohnya macam mereka pukul sungguh. Yadribanna. Yadribanna. Jadi nun yadribanna, na kat ujung tu kita tukar warna dia. Jadi tuan-tuan automatically akan tahu ini kalimat yang lain, ini ialah nun taukid, tak ada masalah. So tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, fi'il yang mabni, yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amar, yang ketiga fi'il mudhari' yang melekat dengan nun niswah dan nun taukid. Yang mu'rab apa? Yang mu'rab semua fi'il yang tidak melekat dengan fi'il mudhari' yang tidak melekat dengan kedua-dua jenis nun tadi. Okey, baik. Sekarang ni kita masuk pada pelajaran kita hari ni Okey, fi'il yang mu'rab ialah fi'il mudhari' saja tuan-tuan yang tidak melekat dengan dua jenis nun tu Okey, fi'il mudhari' tuan-tuan, dia mu'rab. Mu'rab mana kita boleh ubahkan baris hujung dia. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan jumpa dia duduk yajlisu sin tu baris depan. Kalau aku duduk ana ajlisu sin tu baris depan. Kalau kalau engkau duduk tajlisu, sin tu mesti kena baris depan. Sebab apa? Baris asal ataupun pangkat asal untuk fi'il mudhari' memang marfu' baris depan. Baik, asal fi'il mudhari' memang marfu' baris depan tapi dia boleh berubah menjadi baris atas. Fi'il mudhari' boleh menjadi fi'il mudhari' yang mansub. Dan yang kedua, fi'il mudhari' boleh berubah menjadi majzum, mati di ujung. Dia boleh berubah menjadi baris atas dan dia boleh berubah menjadi baris mati. Kalau asalnya yajlisu, dia duduk, itu asal dia. Tapi kalau dia diganggu oleh haraf nasab, dia jadi yajlisa. Apa dia haraf nasab? Sekejap lagi, sabar. Kalau dia diganggu oleh haraf-haraf nasab, dia akan jadi yajlisa. Elok yajlisu tukar jadi yajlisa. Dan yang kedua, dia boleh berubah menjadi baris mati di hujung, yajlis. Kalau dia diganggu oleh haraf-haraf jazam, haraf baris mati, elok yajlisu, dia jadi yajlis. Yajlis. Asalnya yajlisu boleh bertukar menjadi yajlisa, dan yang kedua dia boleh bertukar menjadi yajlis. Dia asalnya marfu',
dia boleh bertukar menjadi mansub, dan dia boleh bertukar menjadi majzum. Fi'il mudhari' marfu' asal dia boleh bertukar menjadi fi'il mudhari' mansub, dan boleh bertukar menjadi fi'il mudhari' majzum. Marfu', mansub, majzum. Tapi isim hari tu kita belajar marfu', mansub, majrur kan, bari bawah kan. Kalau fi'il tak, marfu', mansub, majzum. Instead of majrur, kalau fi'il dia jadi majzum. Fi'il tak boleh bari bawah, dia boleh baris mati, tuan-tuan. Okey, saya nak terangkan secara verbal lebih kurang. Untuk tuan-tuan dengar, nanti saya akan gunakan diagram ni. Tuan-tuan ready dengan diagram ni juga. Okey, apa dia fi'il, apa dia yang menjadikan penyebab fi'il mudhari' yang asalnya marfu' itu boleh menjadi mansub. Okey, dia boleh jadi mansub kalau dia diganggu oleh haraf-haraf nasab lah. Dia asalnya marfu', fi'il mudhari' yajlisu tu, dia hanya akan berubah menjadi mansub bari atas kalau dia diganggu oleh geng-geng haraf bari atas. Geng-geng haraf bari atas. Kita panggil dia geng kereta lah. Yang mana kalau sebelum fi'il mudhari' tu ada je geng-geng haraf bari atas ni, maka asalnya fi'il mudhari' yajlisu dia akan tukar jadi yajlisa. Kalau ya'kulu dia akan tukar jadi ya'kula. Kalau yadribu dia akan tukar jadi yadriba. Okey, sekarang ni siapa dia geng-geng haraf bari atas ni? Geng kereta kita panggil, tuan-tuan. Geng kereta ni, geng haraf bari atas ni, tuan-tuan. Nanti kejap lagi saya tunjuk dalam bentuk diagram ni. Yang pertama an. An ataupun kita panggil abang an. Yang kedua lan, abang lan. Izan, kai, la atau fa atau la supaya. Kemudian hatta. Hatta pun maknanya supaya. An, lan, izan, kai, fa atau la supaya, dan hatta. Ini semua geng-geng haraf nasab. Geng-geng kereta kita panggil. An makna bahawa, lan tidak akan, izan jadilah, kai supaya, fa atau la supaya, kemudian yang terakhir adalah hatta. Ini adalah geng-geng haraf nasab kita panggil. Geng-geng haraf-haraf yang menyebabkan fi'il mudhari' itu boleh berubah daripada dia berpangkat marfu' yajlisu. Kalau ada an sebelum pada yajlisu jadi an yajlisa. Kalau asalnya yajlisu, kalau ada lan yajlisa. Kalau ada asalnya yajlisu, kalau ada izan jadi izan yajlisa. Begitulah juga kai, fa dengan la supaya, dan hatta yajlisa. Macam tu. Itu adalah geng-geng haraf nasab, tuan-tuan. Okey, ada juga geng-geng haraf jazam. Geng haraf jazam ni, tuan-tuan, dia menjadi penyebab elok-elok yajlisu asalnya kan marfu' kan, dia jadi yajlis. Elok-elok yaqra'u jadi yaqra'. Elok-elok ta'kulu jadi ta'kul. Mati ujung dia. Sebab apa? Kalau sebelum kalimat tu ada haraf jazam. Apa dia haraf jazam, tuan-tuan? Nanti saya jelaskan kemudian. Hari ni kita fokus kepada haraf nasab dulu, lebih sikit kat situ. Tapi haraf jazam cuma saya nak kenalkan pada tuan-tuan. Antara haraf jazam ialah lam. Lam maknanya tidak pernah. Lam maknanya tidak pernah. Kemudian la atau li menyuruh. Hendaklah. Lama dan la cegah. La cegah ni maknanya jangan ni. La jangan ni, katalah engkau duduk, kita panggil tajlisu. Kalau ada la jangan ni, la jangan, la tajlis. Elok-elok tajlisu, kalau ada la jangan, la tajlis. Kalau taqra'u, engkau baca. Kalau jangan engkau baca, la taqra'. Itu dia jadi mati, tuan-tuan. Nanti kita akan bagikan contoh dan saya akan tunjukkan dia punya diagram. Tapi hari ni kita fokus lebih kepada yang mansub dulu, tuan-tuan. Nanti pertemuan kita akan datang, kita akan jelaskan tentang yang majzum pula. So tuan-tuan ready? Hari ni kita akan ambil ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 57, muka surat 8. Ayat bawah sekali. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Tuan-tuan ready? Muka surat 8 ayat yang ke-57. So kita akan bahaskan ayat tu, tapi sebelum tu saya akan tunjukkan diagram beserta dengan penerangan ulangan kepada tuan-tuan, insya-Allah. Sebentar tunggu ya.